Hai, Assalamualaikum. Nama saya Hani Suraya binti Jamaluddin, memegang kad matrik D181511. Pada hari ini, kumpulan kami akan membincangkan satu forum tentang kawasan penularan COVID-19. COVID-19 atau juga boleh dikenali sebagai coronavirus 2019 yang sedang berlaku secara global berpunca daripada coronavirus syndrome pernafasan akut teruk. Wabak ini pada mulanya dikesan pada pertengahan Disember 2019 di Bandaraya Wuhan, Hubei, China, dan telah diiktirafkan sebagai virus oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO pada 11 Mac 2020 sehingga 30 Ogos 2020. Lebih daripada 25.3 juta kes COVID-19 telah dilaporkan dan semuanya dalam lingkungan 188 buah negara dan wilayah. COVID-19 ini juga mengakibatkan lebih dari 843,000 kematian dan lebih daripada 16.4 juta orang yang telah pulih. Virus ini kebanyakannya menular antara seseorang dengan cara yang serupa dengan influenza, iaitu melalui titisan pernafasan, daripada batuk ataupun bersin. Ianya juga dianggap paling mudah berjangkit apabila seseorang menerima tanda-tanda gejala, walaupun penyebarannya mungkin sebelum gejala muncul. Masa antara pendedahan dan permulaan gejala biasanya 5 hari, tetapi mungkin berkisar dalam lingkungan 2 hingga 14 hari. Gejala umum termasuk demam, batuk dan sesak nafas. Mungkin juga termasuk dengan radang paru-paru dan sindrom kesukaran pernafasan. WHO telah menyatakan bahawa risiko tersebar daripada seseorang tanpa gejala adalah sangat rendah. Walau bagaimanapun, jika seseorang telah memulakan gejala dan batuk ringan, terdapat juga risiko penghantaran. Di samping itu, analisis jangkitan di Singapura dan Tianjin, China mendedahkan bahawa banyak jangkitan coronavirus boleh disebarkan oleh orang-orang yang baru-baru untuk mendapat virus dan belum lagi menunjukkan tanda-tanda. Penemuan ini bermakna bahawa mengasingkan orang apabila mereka mula merasa sakit kurang berkesan daripada yang diharapkan. Terdapat beberapa anggaran untuk nombor pembiakan asas ataupun bilangan purata orang yang mungkin dijangkiti dari 2.13 iaitu 240 orang kepada 241 hingga 242. Ini serupa dengan coronavirus berkaitan dengan sindrom pernafasan yang sangat teruk. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nisrin Sofia binti Zainul Afendi, pemegang nombor matrik D1810-194. Okey, hari ini saya akan bentangkan mengenai kadar statistik penularan wabak COVID-19 yang berada di Malaysia. Okey, yang pertama saya akan cakap mengenai jumlah keseluruhan kes daripada awal sehingga ke hari ini. Okey, untuk jumlah kes keseluruhan ialah 9,915 kes. Okey, untuk kes import sebanyak 2 kes. Okey, untuk kes tempatan yang bukan warga negara 17 kes dan warga negara 28 kes. Untuk jumlah kes sembuh daripada awal sehingga ke hari ini ialah 9,196 kes, iaitu 92.75% daripada keseluruhan kes. Okay, untuk jumlah kes aktif sebanyak 591 jumlah kes aktif ya. Okey, untuk ICU
seramai 9 kes, dan untuk yang memerlukan bantuan pernafasan pula seramai 4 kes. Okay, untuk jumlah kematian daripada awal sehingga ke hari ini iaitu 128 kes. Assalamualaikum, nama saya Mazliana, memegang nombor metrik di 1810190. Saya akan mengulas tentang fakta-fakta mengenai COVID-19. Okey, yang pertama, berapa bahagian orang yang dijangkiti coronavirus tidak mempunyai sistem COVID-19 dalam satu masa. Ini sebahagiannya kerana jangka masa dari pendedahan hingga menunjukkan gejala belum diketahui. Masa antara penularan virus dan gejala berkembang dianggarkan antara 1 hingga 14 hari. Tetapi orang tidak dianggap berjangkit selama ini. Nasihat dari sumber yang dipercayai, WHO dan ECDC, menunjukkan bahawa orang berjangkit sehingga sekitar 2 hari sebelum gejala. Laporan dari China mengatakan bahawa kira-kira 70 hingga 80 dalam 100 orang dengan virus tidak menunjukkan gejala. Namun tidak jelas bagaimana orang dipilih untuk diuji. Seterusnya, COVID-19 tidak boleh dipindah melalui gigitan nyamuk. COVID-19 dikategorikan sebagai virus respiratori, jadi ia hanya boleh dijangkiti menerusi titisan air atau cecair yang disebarkan menerusi batuk atau bersin dan lendir yang keluar daripada hidung. Untuk perlindungan diri, keraplah mencuci tangan menggunakan cecair berasaskan alkohol atau air. Cuaca sejuk dan salji tidak boleh membunuh virus COVID-19. Tiada keterangan sahih bahawa cuaca sejuk boleh membunuh coronavirus atau penyakit lain, sedangkan suhu normal badan manusia perlu berada antara 36.5 sehingga 37 darjah Celsius. Yang seterusnya, pengering tangan tidak boleh membunuh coronavirus. Pengering tangan tidak boleh membunuh COVID-19. Untuk perlindungan diri, kita mestilah mencuci tangan menggunakan cecair berasaskan alkohol atau air dan sabun. Keringkan tangan menggunakan tisu dan alat pengering tangan. Lampu ultraviolet atau UV tidak boleh membunuh coronavirus. Sepatutnya ia digunakan untuk strikan tangan atau mana-mana bahagian kulit manusia kerana ia boleh menyebabkan iritasi atau gatal-gatal pada kulit. Seterusnya, menyembur alkohol atau klorin pada seluruh badan tidak boleh membunuh coronavirus. Kerana klorin pada badan tidak akan membunuh virus yang sudah berada di dalam badan. Ia sebaliknya boleh mendatangkan mudarat pada mata dan mulut. Okey, yang seterusnya, vaksin pneumonia. Seterusnya, air larutan garam tidak mampu untuk menghalang coronavirus kerana tiada bukti bahawa penggunaan larutan air garam untuk membersihkan hidung mampu melindungi seseorang daripada coronavirus. Terdapat bukti bahawa membersihkan hidung menggunakan air larutan garam boleh menyembuhkan selesema seseorang. Walau bagaimanapun, kekerapan berbuat demikian belum pernah dibuktikan mampu melindungi jangkitan penyakit respiratori. Antibiotik juga tidak berkesan ke atas virus. COVID-19 merupakan sejenis virus, jadi antibiotik tidak sepatutnya digunakan sebagai alternatif rawatan atau pencegahan. Walau bagaimanapun, jika ada ditahan di hospital kerana COVID-19, pesakit akan diberikan antibiotik kerana berkemungkinan mempunyai jangkitan bakteria. Sekian, terima kasih. Nama saya Mimi Suraya binti Muhammad Isa, pemegang nombor metrik di 1810215. Okey, saya membentangkan tentang tanda-tanda dan gejala-gejala COVID-19 di Malaysia. Gejala-gejala ni ada 3, iaitu gejala biasa, gejala tidak biasa dan gejala yang jarang. Gejala biasa ni seperti demam, batuk kering, lesu,
Gejala tidak biasa seperti pening kepala, hidung tersumbat, sakit tekak, berkahak, pendek nafas, sakit otot dan sendi, rasa sejuk, mabuk atau muntah, ceret-beret. Gejala yang jarang ni seperti demam panas, batuk berdarah, kurang sel darah, kegagalan buah pinggang. Gejala-gejala COVID-19 ni ialah tidak spesifik dan mereka yang dijangkiti sama ada boleh asimptomatik atau mengalami sesama seperti gejala seperti demam, batuk, keletihan, sesak nafas atau sakit otot. Perkembangan selanjutnya boleh membawa kepada radang paru yang teruk, sindrom kesusahan pernafasan akut, sepsis, kejutan septik dan kematian. Sesetengah daripada mereka yang dijangkiti mungkin tidak menunjukkan gejala klinikal tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda klinikal. Jadi penyelidik telah mengeluarkan nasihat bahawa mereka yang mempunyai hubungan rapat dengan orang yang dijangkiti yang disahkan harus dipantau dan diperiksa dengan teliti untuk penyelesaian jangkitan. Tempoh inkubasi yang biasa, masa antara jangkitan dan permulaan gejala adalah antara 1 hingga 14 hari. Tapi ia biasanya 5 hari sahaja. Dalam satu kes, ia mempunyai tempoh inkubasi selama 27 hari. Nama saya Junaida binti Jaini. Saya memegang nombor kad matrik D1810137. Akhirnya sekali, saya akan membentangkan tindakan utama bendung penularan coronavirus. Pertama, kawalan pergerakan. Kita perlulah mengurangkan berinteraksi dengan ahli masyarakat. Dengan ini, kita boleh mengurangkan kebolehan jangkitan coronavirus melalui pelaksanaan perintah kawalan pergerakan. Kedua, kawalan sempadan dilaksanakan bertujuan untuk mengurangkan kes-kes import daripada 180 buah negara yang telah dijangkiti coronavirus. Ketiga, penjarakan sosial. Kita perlulah mengamalkan penjarakan sosial yang selamat, iaitu 1 meter daripada orang sekeliling. Keempat, penjagaan kebersihan. Kita perlulah kerap membasuh tangan dengan air dan sabun atau sanitizer. Sekian, terima kasih.